kaedah yang diterima oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 3 kaedah. Yang pertama, tafwid, serahkan kepada Allah SWT terus. Yang seumpama itu, misalnya dia sebut Tuhan ada tangan, ada mata, ada wajah, dan sebagainya. Ini serahkan kepada dia. Dia saja yang mengetahui tentangnya. Yang kedua, isbatkan, sabitkan, terima dulu bahawa ia mempunyai tangan. Misalnya disebut tangan, terimalah tangan. Maknanya kita boleh terjemah tangan. Dalam bahasa mana-mana pun terjemah tangan. Tetapi tangan yang layak dengannya. Lepas itu baru serah. Serah kepada dia tentang hakikat maknanya, dengan beriktikad bahawa ia tidak menyerupai makhluk, tak sama dengan makhluk, bukan berjisim seperti makhluk dan sebagainya seperti makhluk, langsung tak ada. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah takwil, mengikut kaedah takwil. Jadi takwil ni seperti disebut di sini, jika ada ruang-ruang dan alasan-alasan yang kokoh membolehkannya ditakwil. Kalau tak ada alasan, tak boleh. Kalau tak ada alasan, tak boleh. Misalnya yang boleh ditakwil, ia sesuai dengan Quran. Di satu tempat nampak macam serupa Allah itu dengan makhluk, di tempat yang lain maksudnya begini. Kita pakai seperti itulah. Atau takwil mengikut kaedah bahasa Arab, tak keluar daripada kaedah bahasa Arab. Dalam bahasa Arab memang digunakan begitu dan seumpamanya. Jadi jika ada ruang-ruang untuk takwil, boleh ditakwil, bahkan perlu ditakwil. Misalnya kita kata dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi bersama itu macam mana? Bersama itu macam mana? Bersama seperti kawan kita di sebelah kah? Bersama seperti nyawa kita dengan tubuh kita kah? Tak boleh dipisah. Atau macam mana? Jadi kalau Allah tu bersama kita, bersama kamu, kamu tu ramai kan? Di sana pun ada, di sini pun ada. Adakah Allah ni ada di mana-mana? Itu kena takwil. Takwilannya, jadi setengah ulama dia kata Allah itu meliputi. Jadi salah. Meliputi itu, yakni dia faham Tuhan itu ada di mana-mana. Itu salah. Tak benar itu. Jadi kena takwil. Apa takwilnya? Takwil dalam Quran sendiri sebut. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Allah meliputi segala sesuatu. Ini meliputi itu maksudnya macam mana? Meliputi. Jadi kena takwil lah. Tak boleh kita kata Allah meliputi itu dengan arti makhluk ni semua ada dalam dia. Itu makna meliputi. Atau meliputi itu maksudnya ia ada di dalam sesuatu. Di dalam sesuatu. Seperti dalam setiap tubuh yang bernyawa tu ada nyawa. Satu meliputi dengan makna segala sesuatu berada di dalamnya, tak boleh. Atau ia berada di dalam segala sesuatu, tak boleh juga. Jadi kena takwil macam mana? Waqad ahata bikulli syai'in ilma. Waqad ahata bikulli syai'in ilma. Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Yani ilmu Allah itu meliputi. Bukan zatnya, tubuhnya, dirinya. Bukan. Ini takwil. Inilah yang dikatakan takwil. Jadi ayat tadi bersama kamu, mana pengetahuannya. Dia tahu di mana-mana pun kamu ada, tak putus. Tak hilang dari pengetahuannya. Itulah yang dikatakan takwil yang ada ruang. Ada jalan. Dan sepatutnya kena takwil begitu. Kalau tidak ditakwil, jadi timbul masalah. Akan menimbulkan masalah. Semua ulama takwil. Tak boleh tak takwil. Sebab macam tadilah. Ada dalil yang lain yang menyebutkan maksud meliputi itu ialah ilmunya, bukan meliputi zatnya, dirinya, bukan. Ini kena takwil lah. Begitu juga
di dalam hadis kan ada sebut hamba ini sentiasa mendekatiku, beribadat kepadaku dengan ibadat-ibadat sunat, sehingga hatta uhibbahu, sehingga aku sayang kepadanya, kasih kepadanya. Bila aku sayang kepadanya, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengaran yang dia guna buat mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatan yang dia guna buat melihat dengannya. Dan aku menjadi tangan yang dia sentuh, dia pegang sesuatu dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku jadi kakinya yang dia guna buat berjalan dengannya. Jadi apakah kita kata Tuhan ini bertukar jadi pendengaran kita? Bertukar jadi pendengaran kita? Tuhan jadi makhluk pula? Tuhan jadi penglihatan kita? Tuhan jadi tangan kita? Apakah itu maksudnya? Kena takwil. Kalau tak takwil, masalah. Timbul masalah. Jadi Tuhan itu bertukar. Rupanya menjelma menjadi pendengaran, menjadi penglihatan, menjadi tangan, menjadi kaki dan sebagainya. Itu perlu ditakwil. Memang ada pun yang seumpama itu. Jadi sekali-sekali nampak macam dia sudah jadi kita. Sudah jadi kita. Sudah jadi kaki kita, sudah jadi tangan kita. Jadi ini ditakwilkan oleh para ulama kita dengan mengatakan aku jadi penglihatan dia tu maksudnya, jadi pendengaran dia tu maksudnya, dia tidak dengar kecuali apa yang aku suka dia dengar. Apa yang aku reda untuknya mendengar. Dia jadi begitu. Jadi kekasih Allah SWT. Kalau dia melihat pun, dia melihat apa yang Allah reda dia melihatnya. Seolah-olahnya Allah lah yang melihat. Allah nak kan? Allah suka benda-benda macam tu. Jadi begitu manusia dia jadinya apabila dia ni rapat dengan Allah, apabila dia beribadat selain daripada ibadat fardu, ditambahnya dengan ibadat-ibadat sunat. Kalau dia pegang, kalau dia berjalan, semuanya mengikut kehendak Allah. Itu maksudnya. Bukan maksudnya Tuhan tu jadi bertukar menjadi tangan, menjadi penglihatan. Tidak. Ini antara ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis yang perlu ditakwil. Kalau tidak takwil, timbul masalah. Timbul masalah. Dan ini adalah cara yang diterima oleh ulama kita daripada dahulu sampai sekarang. Daripada dahulu sampai sekarang. Setengah-setengah dia tak mahu takwil, dia kata gitu-gitulah, tapi dia tidak menjumpai kita. Dia ambil jalan mudah gitu. Itu pun satu cara, tetapi lebih selesa untuk kita nak faham jika dengan takwil seperti tadi. Jika dengan takwil seperti tadi. Itulah maksud takwil yang dibenarkan, yang ada asasnya. Kalau tidak menyebabkan Allah itu menyerupai makhluk. Yang dimaksudkan di sini ialah yang tidak ada asasnya. Sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis. Tak ada. Tiba-tiba disabitkan. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Kalau kita bersandar ataupun berpijak di atas landasan ini, jadi salah. Inilah menyebabkan jadi golongan timbul lahir golongan musyabbihah, golongan mujassimah, kerana dia merupakan Allah seperti rupa manusia, makhluk. Misal contoh saja ya. Disebutkan Allah ada tangan, ada mata, ada wajah. Itu semua disebutkan dalam Quran. Dah ada wajah, ada mata, ada tangan, mesti dia ada hidung. Allah ada hidung juga. Hidung dia tu ada dua lubang macam lubang hidung kita. Tak boleh. Tak ada lubang pun tak boleh. Satu lubang pun tak boleh. Sebab apa? Tak ada sebut dalam mana-mana hadis ayat Quran tentang hidung Allah. Walaupun dia kata dia wajah.
Tak boleh. Kalau kata juga, dengan sebab kita kata dah, dia kata ada muka, bila muka adalah benda-benda itu. Jangan kata begitu. Setakat yang dia sebut sudah. Kalau macam dia sebut Allah itu ada jari jemari, itu kena terima. Jari jemari ada dalam hadis dan sahih. Satu jari diletaknya, pada satu jarinya diletakkan langit bumi, pada satu jarinya diletakkan pokok-pokok dan sebagainya. Ini ada. Tapi jari macam mana? Kena takwil ataupun terima sajalah jari yang layak dengannya. Tapi kalau hidung tak ada. Telinga kan? Tuhan ada dua telinga. Ini. Tak boleh. Ini maksudnya begitu. Ataupun digambarkan dengan gambaran yang jelas nampak Allah ni seperti makhluk. Padahal tidak ada di dalam nas. Ini mesti kita terhenti setakat nas. Yang ada dalam Quran, dalam hadis yang sahih, ya. Tak ada, tak boleh. Tak boleh kita panjang-panjang bawa atau fikir sendiri, tambah-tambah, tak boleh. Setakat yang disebut, setakat itu saja kita terima. Di samping yakin bahawa Allah tidak menyerupai sesuatu apapun daripada makhluknya.